اللهم أحينا بالإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Nasaruddin 050648. Jadi saya akan bentangkan tentang tajuk ibadah agama Sikh. Jadi bagi agama Sikh, ibadah yang paling penting ialah Naam Japna, iaitu sembahyang. Mereka melakukannya sebelum membuat sesuatu pekerjaan seperti mengembara, membuka perniagaan dan memulakan hidup baru. Sekalipun mereka tidak mempunyai masa untuk melakukan Naam Japna, mereka akan melakukannya walaupun dengan ringkas. Ia boleh dipimpin oleh sesiapa sahaja dan tidak terhad kepada sesiapa pun. Ini bertujuan untuk mengelakkan wujudnya golongan padri ataupun orang suci dalam agama Sikh yang menganggap hanya mereka sahaja yang layak mengepalai Naam Japna. Naam Japna yang dilakukan pada waktu pagi dipanggil Japji Sahib. Yang dilakukan pada waktu petang pula ialah dipanggil Rehras. Yang dilakukan pada waktu malam dipanggil Kirtan Sohila. Di dalam Japji Sahib atau sembahyang pada waktu pagi, ayat-ayat suci dibaca adalah Mu'ul Mantar, iaitu 38 rangkap sajak, dan saluk, iaitu sajak yang diucapkan di akhir Japji Sahib. Rehras pula iaitu yang bermaksud jalan yang betul, merupakan Naam Japna yang dilakukan pada waktu petang. Caranya ialah membaca bacaan yang dibacakan dalam Rehras ni ialah 10 karangan sajak, iaitu 5 karangan Guru Nanak, 3 karangan Guru Ramdas dan 2 karangan Guru Arjan. Di akhir Rehras ini, guru akan memberi penekanan bahawa kehidupan ini merupakan satu peluang yang penting bagi menghalang daripada berlakunya proses pengulangan kelahiran dan kematian. Ia juga merupakan peluang untuk bersatu dengan sifat Tuhan, iaitu dengan meminta bantuan melalui nama Tuhan yang suci. Seterusnya, Kirtan Sohila, yang bermaksud nyanyian pujian, yang merupakan Naam Japna yang dibuat ketika hendak tidur, iaitu pada waktu malam. Ia mengandungi 5 karangan, iaitu 3 karangan Guru Nanak, 1 karangan Guru Ramdas dan 1 karangan Guru Arjan. Masa ketika tidur bagi orang Sikh merupakan simbolik kepada masa untuk menghadapi kematian, dan pada waktu itu mereka tidak boleh melupai Tuhan. Selain daripada Naam Japna atau sembahyang, puasa dan melawat tempat suci juga terdapat dalam agama Sikh. Namun amalan ini tidak dianggap sebagai satu ibadah yang wajib dilakukan. Pada masa Guru Nanak, puasa dilakukan secara adat sahaja. Ia diamalkan oleh orang biasa sebagai satu amalan kerohanian untuk tujuan perubatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Abdul Qasim, nombor bateri 049839. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk konsep ibadah dalam agama Hindu. Pertama sekali, sebelum kita membincangkan tentang konsep ibadah agama Hindu itu sendiri, pada awalnya saya akan menerangkan tentang pengaruh agama Hindu di Malaysia. Pengaruh agama Hindu telah bertapak lebih lama di Malaysia jikalau dibandingkan dengan agama Islam. Bukti terbesar bagi menunjukkan kemasukan pengaruh agama Hindu di Malaysia ialah sebelum ini ia dikenali sebagai Tanah Melayu, iaitu Malaysia dikenali sebagai Tanah Melayu. Agama Hindu telah masuk ke Tanah Melayu. Wujudnya Candi Lembah Bujang di Kedah yang menjadikan bukti penduduk di Kuala Kedah yang pernah menganuti agama Hindu pula. Selain itu, pengaruh agama Hindu juga bermula dari penempatan mereka, iaitu di wilayah Tamil Nadu di selatan India pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ini telah mula masuki tanah Melayu dengan migran yang bekerja sebagai buruh ladang getah milik peladang Eropah.
Seperti mana kita tahu, sejarah dahulu British telah memasukkan buruh-buruh daripada negara India datang ke Malaysia untuk bekerja. Maka mereka inilah yang asalnya membawa pengaruh agama Hindu itu ke tanah Melayu. Penduduk minoritas India ini dibawa ke Malaysia dari utara India dan Sri Lanka. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk kita, iaitu cara ataupun konsep ibadat bagi masyarakat India yang menganuti agama Hindu di Malaysia. Masyarakat Hindu di Malaysia telah mendirikan kuil sesuai dengan agama, amalan dan kepercayaan mereka yang dibawa dari India. Mereka membangunkan kuil-kuil dalam berbagai ukiran dan rupa bentuk di ladang-ladang dan kediaman mereka secara bebas sebelum dan sesudah mereka tinggalkan tempat tersebut. Kebanyakan mereka juga menyembah Dewa Shiva sebagaimana tradisi di selatan India. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir masyarakat yang menganuti agama Hindu ini telah mula mendominasikan agama tersebut mengikut kesesuaian mereka. Maknanya di sini mereka pada asalnya penganut agama Hindu hanyalah mereka akan menyembah Dewa Shiva. Tetapi setelah lama kelamaan telah menduduki di Malaysia, telah mendapat arus pemodenan yang membangun di Malaysia, maka mereka juga telah mendominasikan agama tersebut mengikut kesesuaian diri mereka sendiri. Yang terakhir sekali ialah sebagai contoh, mereka telah memilih Tuhan atau kepercayaan. Ini yang saya katakan tadi, mereka telah mendominasikan agama itu sendiri, iaitu mereka telah memilih Tuhan atau kepercayaan yang mereka ingin anuti. Ada juga segelintir dari mereka yang telah meninggalkan agama nenek moyang. Ini adalah mereka telah bercanggah secara langsung dengan agama nenek moyang mereka, iaitu menyembah Dewa Shiva. Ialah mereka telah memilih untuk mendalami ilmu pemikiran sehingga mereka menjadi, dan juga mereka telah menerima golongan ateis. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, ramai juga masyarakat Hindu, masyarakat India yang menganut agama Hindu. Mereka bukan menganut agama Hindu yang asal nenek moyang mereka, tapi mereka itu ateis yang tidak mempunyai kepercayaan langsung. Akhir sekali saya ingin bawakan beberapa contoh penganut agama Hindu di Malaysia ini ialah sejak pendidikan yang mereka terima di Malaysia. Sejak dari tanah Melayu lagi, migran yang datang dari negara India telah berusaha untuk mendapatkan pendidikan di tanah Melayu, tetapi dengan mengikut silibus yang diajar oleh negara asal mereka. Sebab tu kalau kita tengok, adanya kalau kita belajar sejarah, kita dapat mengkaji bahawa beberapa sekolah-sekolah yang jenis kebangsaan. Sebagai bukti, terdapat juga sekolah-sekolah jenis kebangsaan di Malaysia sekarang, iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil Ramakrishna di Jalan Scotland, Georgetown, Pulau Pinang. Sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan saya akan menerangkan konsep ibadah dalam agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian di Malaysia. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Saleh, nombor metrik 051097. Pensyarah yang mengajar Dr. Aman Daima Mazin. Yang pertama saya akan menerangkan pengertian ibadah dalam agama Islam. Dari sudut bahasa ialah merendah diri, tunduk, patuh dan taat. Dari sudut istilah pula ialah taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah. Secara jelasnya lagi, ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan bahawa ibadah sebagai ubudiah dan ketaatan. Yang kedua, ibadah khusus dan umum. Agama Islam terbahagi kepada ibadah khusus dan umum. Yang pertama, ibadah khusus. Ibadah khusus merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, zikir dan seumpamanya. Yang kedua, ibadah umum.
Ibadah umum pula ialah seperti pergi kerja untuk mencari rezeki, riadah dan lain-lain lagi. Tujuan ibadah. Sebagai seorang Muslim, tujuan ibadah adalah proses untuk kita mengenali Allah dan mendapat keredaannya. Selain itu, untuk meningkatkan keimanan dalam diri seseorang supaya tidak mudah terpedaya dengan bisikan syaitan dan membuat perkara-perkara yang buruk. Tempat ibadah orang Islam ada dua, iaitu surau dan masjid. Yang mana dekat sinilah orang Islam beribadah seperti solat, berzikir, mendengar ceramah agama, mengadakan kuliah agama dan membaca Quran dan lain-lain lagi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraful Aiman bin Sadali, nombor metrik 050019 akan meneruskan mengenai konsep ibadah agama Kristian di Malaysia. Di dalam penulisan saya telah mengkaji berdasarkan artikel yang ditulis oleh PDP Juswantori Ichwan MTH yang bertajuk Ibadah Kristian, Apa dan Bagaimana. Sumber yang saya perolehi adalah daripada laman web scribd.com. Di dalam artikel ini jelas menerangkan mengenai konsep ibadah Kristian. Konsep ibadah Kristian terbagi kepada dua, iaitu worship dan liturgi. Worship berasal dari kata Inggeris kuno, iaitu worship. Worth iaitu worthy, iaitu layak, dan sheep iaitu sheep. Ini menunjukkan sifat hormat kepada seseorang. Jadi, ibadah ataupun worship adalah suatu pemujaan di mana ia merupakan penyataan hormat kepada Tuhan yang dianggap layak disembah. Konsep yang kedua iaitu liturgi. Liturgi berasal dari kata bahasa Yunani, iaitu liturgia. Asal katanya adalah laos, rakyat, dan ergon, iaitu pekerjaan. Jadi di sini, liturgi merupakan pekerjaan publik atau pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat ataupun berjemaah secara bersama-sama. Dengan pengertian ini, dapat dikatakan bahawa liturgi adalah ibadah bagi umat Kristian. Di dalam artikel ini juga jelas menerangkan kepada kita mengenai tata cara ibadah orang Kristian. Tata cara ibadah Kristian dimulai dengan berhimpun, iaitu langkah yang pertama. Berhimpun ini bertujuan untuk mempersatukan hati jemaah-jemaahnya. Yang kedua, berkhutbah. Khutbah ini dimulai dengan dibacakan satu set bacaan ataupun lection mengikut daftar bacaan lectionary. Di antara pembacaan diselangi dengan nyanyian mazmur atau himne. Setelah itu, khutbah ini pun disampaikan dengan menggunakan Bible. Setelah mendengar khutbah, jemaah akan memberikan 3 respon. Respon yang pertama ialah respon peribadi dalam bentuk saat teduh. Yang kedua, respon bersama dalam bentuk pengakuan iman, iaitu affirmation of faith. Yang ketiga, respon bersama sebagai imamat rajaan. Langkah ketiga ialah bersyukur. Langkah ini, jemaah dikehendaki untuk membawa roti dan anggur sebagai persembahan dan juga mengumpulkan sebahagian wang untuk dipersembahkan kepada orang miskin. Dan langkah yang terakhir dalam tata cara ibadah Kristian ialah bekerja. Langkah ini diperlukan untuk membuat persiapan terlebih dahulu kepada jemaah untuk meneruskan pekerjaannya di dunia setelah beribadat di gereja. Ianya disusul dengan berkat ataupun blessing benediction. Ianya diambil dari UI 6:24 hingga 26, Rom 15:13. Disambut dengan aklamasi haleluya. Diadakan penyerahan kembali Alkitab ataupun Bible pada akhir khutbah. Sekian sahaja konsep beribadah bagi umat Kristian.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakrul Arifin bin Syamsul Al-Nur 049830. Hari ini di bawah subjek Muqaranah Al-Adyan, saya akan terangkan berkenaan dengan agama Buddha, iaitu saya ingin menerangkan tentang cara konsep ibadah mereka. Sebelum saya nak terangkan cara agama Buddha beribadat, saya ingin terangkan dan memberikan sedikit maklumat berkenaan dengan agama Buddha ini. Okey, yang pertama, Buddha adalah gelaran kepada seseorang yang telah mencapai pencerahan, iaitu enlightenment. Yang kedua, agama Buddha telah muncul pada sekitar abad ke-6 sebelum Masihi di Nepal, dan tokoh yang telah mencipta agama ini adalah seorang kesatria bernama Siddhartha Gautama. Yang ketiga, agama Buddha ini telah berpecah kepada aliran kerana berbeza penafsiran, iaitu aliran Buddha Hinayana dan aliran Buddha Mahayana. Agama Buddha ini telah terhasil dari pelbagai perpaduan kebudayaan seperti kebudayaan Hellenistik, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan agama Buddha ini telah mencapai kejayaan dan perkembangan pada masa pemerintahan Raja Asoka. Dan dia telah pun menjadi agama majoriti di beberapa negara seperti negara jiran kita, Thailand, Singapura, Kemboja, Myanmar dan Taiwan. Sebelum kedatangan Islam di Nusantara ni pun, agama Buddha telah pun berkembang, tetapi tidak dapat berkembang sehingga hari ini kerana agama Islam telah pun tersebar dengan luasnya. Antara ibadat agama Buddha ialah umat Buddha biasanya akan melakukan meditasi, dan meditasi ini biasanya dia akan berbentuk latihan spiritual. Meditasi ini pada tanggapan umat Buddha lebih kurang untuk menenangkan diri mereka, mengurangkan tekanan dan untuk menguatkan diri mereka. Dan meditasi ini terbagi kepada dua jenis, iaitu Samatha Bhavana, iaitu pengamatan pada satu objek, dan Vipassana Bhavana, pengamatan kepada dua objek dan beberapa objek. Seterusnya, untuk mengurangkan penderitaan dalam diri mereka, antara cara lain, mereka akan melepaskan haiwan yang dinamakan sebagai Fenshen. Seterusnya, umat Buddha akan memiliki gambar Buddha dalam rumah mereka, tetapi bukan sebagai biasan. Bahkan, ia adalah sebagai satu penghormatan dan satu kesempurnaan terhadap diri mereka. Mereka akan menganggap apabila mereka menyimpan gambar Buddha dalam rumah mereka akan penuh dengan kesempurnaan. Seterusnya, mereka juga akan mengunjungi vihara pada hari bulan purnama dan bulan madu, iaitu tanggal 1 dan 15 Chandra Sakala. Mereka tinggal di vihara selama sehari dan memakai putih sederhana. Dan seterusnya, umat Buddha dinasihati agar tidak melanggar dasar-dasar agama Buddha seperti 5 sila dan jalan mula berunsur 8, dan tata sola Buddhis harus dipertahankan. Bagi mereka, dasar-dasar ini amat penting kerana ia menggambarkan diri mereka dan mereka haruslah pandai menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang buruk seperti mabuk dan berzina. Antara golongan yang terpenting dalam agama Buddha ialah biku. Biku ialah golongan yang harus meninggalkan kehidupan berumah tangga dan hanya boleh memiliki barang sikit seperti mangkuk, jubah dan pisau untuk mencukur rambut. Kalau dalam agama Hindu ada sami, jadi dalam agama Buddha ada biku. Biku ini mudah dikenali kerana kepala mereka dah pun tercukur. Selain itu, para biksu memakai warna jubah yang berbeza mengikut negara. Contohnya di Jepun, para biksu memakai jubah warna hitam, jubah berwarna kuning di Thailand dan Sri Lanka. Manakala di China dan Korea, mereka memakai jubah berwarna abu-abu coklat dan merah kehitaman di Tibet. Tapi dekat Malaysia ni jarang sangat jumpa golongan biku ni. Mungkin sebab agama Buddha kurang diamalkan ataupun sebaliknya. Jadi setakat itulah sahaja yang dapat saya berikan maklumat berkenaan dengan agama Buddha. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan dapat membuka minda
para pelajar untuk mereka mengenal apa itu agama Buddha dan bagaimana mereka beramal dengan agama mereka. Jadi setakat ini saja saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.